Wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Tuan Izan Syafiee nak bagi tahu dengan anda ada satu storytelling yang saya rasa storytelling yang saya panggil ni storytelling perlu dikenang. Macam mana tu? Jadi jom kita baca sama-sama storytelling ni. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam punya cerita jam 5.30 pagi dah gerak ke UUM Sintok. Saya explain dengan mereka si student-student group coaching ni. Berniaga ini satu daripada kesan yang boleh membangunkan kredibiliti anda semua. Satunya pengalaman sambil belajar, sambil berniaga adalah pengalaman berharga. Ia value sangat tinggi. Ianya ada satu value sangat tinggi bila habis belajar. Semalam terangkan realiti apa itu research dan marketing dan apa bezanya sale. Semua kena plan betul-betul. Hakikatnya jangan langgar dinding dan buat bisnes dalam buat bisnes. Yes, ilmu itu penting. Belajar dengan ramai guru, bukan dengan saya saja. Pergi keluar dan cari lagi orang lain. Jangan pernah menyesal buang duit kerana ilmu. Memang bagi betul-betul dari hati semalam sebab tak mahu biarkan mereka lalai dua-dua perkara. Belajar nombor satu, bisnes juga nombor satu. Bahagikan masa betul-betul, ikut petua dan tips saya berikan. Tapi saya cakap dengan mereka, Allah mahukan hamba-Nya yang terbaik. Allah bentang rezeki untuk kita, ambil dan manfaat kepada orang lain. Saya ingatkan diri saya juga supaya kita berjaya kerana Allah, mahu maju pun kerana Allah. This week amalan saya tak cantik sangat, tapi Allah hantar job bertalu-talu pada saya. Baiknya Allah sentiasa berikan saya perlu perubahan. Doakan saya sentiasa diberikan kelebihan menyampaikan ilmu kerana Allah. Sebab pula mengenangkan nikmat Allah bagi pada saya. Allah Maha baikkan sahabat semua. Okey. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada cerita yang saya tulis ni? Ada storytelling yang saya tulis ni. Pertama sekali, saya bawa cerita-cerita yang terlepas. Cerita yang dilepaskan, yang telah dikenang. Cerita yang dah lepas beberapa hari kan. Semalam punya cerita kan. Jadi semalam kita buat, kenapa point saya kata dah terlepas kan? Storytelling yang terlepas ni maksudnya storytelling yang kita gambarkan pada hari esoknya baru kita buat satu storytelling kan. Benda ni sangat main point dia adalah kita boleh tulis kemarin 2-3 hari lepas. Dia maknanya dekat sini bila kita nak buat storytelling kita boleh gunakan masa-masa yang telah berlalu. Masa-masa yang telah berlalu untuk dijadikan storytelling. Kedua, dalam storytelling ni pula saya menekankan tentang suasana saya nak pergi tu. Maksudnya setiap satu perkara yang berlaku tu saya bentuk dalam bentuk masa, ada numbers dan numbers tu pula dalam bentuk suasana saya bergerak ke mana. Daripada point A nak pergi pada point B tu. Maknanya daripada rumah nak pergi ke UUM Sintok tu. Kan? Lepas tu bila kita jumpa orang tu, apa terjadi? Si student group coaching. Maknanya kat sini saya sedang bagi tahu, saya dalam gambaran yang saya letak di status tu, saya bagi tahu dengan mereka apa kesan daripada berniaga. Dia akan membangunkan credibility. Maknanya kat sini dalam storytelling saya menceritakan faedah yang saya sedang bagi kepada audiens saya. Waktu bila tuan-tuan baca, dia terasa macam saya sedang bercerita tentang apa yang berlaku di tempat kejadian yang saya pergi. Kan? Okey, bila berlaku begitu, apa kita boleh nampak? Kita akan nampak kesan dia apa dia. Bila kita memberi sesuatu nasihat, kita perlu ada huraian. Huraian yang kita panggil dia adalah satu huraian yang boleh membawa dua perkara besar. Satu, dia terasa yang saya tengah bagi nasihat ni adalah untuk saya sendiri. Kedua, orang yang membaca tu terasa apa yang kita sampaikan itu dia beri manfaat kepada diri dia juga. Jadi apa yang kita nampak di sini, setiap kali kita buat storytelling yang berbentuk begini, ada nasihat, kita elaboratekan lagi. Satunya pengalaman sambil belajar, sambil berniaga adalah pengalaman berharga. Jadi kat situ, saya nak bagi tahu kalau ada orang baca tentang orang berniaga ni, dia perlu ada pengalaman yang bagus untuk dia. Lepas tu kita bagi tahu apa kesan daripada pengalaman tu, macam mana nak buat, dia ada kesan dia, atau kita panggil dia how to do dia, kita ada. Lepas tu kita bagi lagi nasihat. Yes, ilmu tu penting, belajar dengan ramai orang. Nah, ni kita bagi tahu setiap satu perkara ni dia boleh menjadikan lebih baik apabila buat sesuatu perkara itu bukan berpandukan dengan satu metod saja. Dia boleh pergi 2, 3, 4, 5, 6 metod. Dan dalam daripada situ juga kita ada lagi nasihat, belajar nombor 1, bisnes juga nombor 1. Bahagi masa betul-betul, ikut petua dan tips saya. Tapi kita conclusionkan balik, apa yang kita sedang bagi ni, walaupun kita suggest pada orang luar,
kita suggest balik pada mereka, orang yang baca ni, okey, anda perlu ikut nasihat orang lain, tapi dalam masa yang sama nasihat saya pun berguna. Kita highlight balik kita punya diri, sesuatu yang lebih manfaat lagi, ada manfaat dekat situ. Jadi apa yang anda nampak dekat sini, storytelling yang daripada peringkat pertama, peringkat kedua, ketiga, keempat, kelima ni, ada satu perkara yang saya berdialog menggunakan suasana 3S, sebelum, semasa, selepas. Ni biasanya kalau anda tuan-tuan belajar, perkara biasa adalah anda dah tahu dah 3S yang saya kupaskan dari awal kan. Tapi dalam masa yang sama, saya ada ulasan saya sendiri. Tapi saya cakap perenggan ke-6, 7, 8 tu. Tapi saya cakap dengan mereka, ayat dia, Allah mahukan hamba menjadi tu. Jadi saya highlightkan satu perkara tu dalam bentuk apa? Saya tak boleh capai apa-apa dengan keizinan sesuatu pencipta saya. Gitu. So maknanya kat sini kita relate balik story yang kita bawa tadi tu adalah berkaitan dengan mereka, saya dan anda. Maknanya mereka, saya dan pembaca. Jadi daripada sini kita bawa balik dua hala kan, 3 orang dalam bentuk yang sama. Mereka, saya dan pembaca. Di situ saya letakkan sesuatu perkara yang memudahkan saya ada engagement dengan gambar tersebut, saya ada engagement dengan pembaca tersebut. Jadi daripada situ saya letak, kemudian saya fahamkan, okey, akhir sekali baiknya Allah, saya perlukan perubahan. Saya pun minta mereka doakan. Sentiasa ada satu storytelling yang kita buat ni, kita ada minta direction ataupun kita minta mereka balas balik. Mereka ada sesuatu yang mereka rasa mereka perlu engagement dengan kita. Okey? Sebab pula mengenangkan imak daripada Allah SWT, Allah Maha baik. Kan sahabat? Dengar tu kali kedua, nampak? Tadi doa, lepas tu saya minta mereka baik kan? Saya minta mereka menjawab setiap soalan yang saya bagi. Tak nampak macam bentuk soalan, tapi kita nak mudahkan orang supaya nampak CTA tu ada dua hala komunikasi kat situ. Bila anda tengok gambar yang saya bawa, gambar dia bentuk begini, ada gambar-gambar guru-guru mereka dan suasana tentang orang yang saya sedang bercerita. Jadi kat sini, bila anda menggunakan storytelling yang berbentuk yang dah lepas lah, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, tak jadi masalah kan. Jadi bila anda gunakan storytelling begini, pastikan anda guna kupasan yang lebih baik dan pastikan anda susun dengan cantik apa yang sedang berlaku dalam bentuk 3S dan ada huraian untuk pembawakan pembawakan bagaimana setiap nasihat yang kita bagi ni boleh diguna pakai untuk orang yang membaca. Jadi insya-Allah daripada apa yang anda dapat ni, moga belajar sesuatu. Jumpa lagi bersama dengan saya, Tuan Izan Syafiee, dalam Chat Copywriting bersama Tuan Izan. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.